Ini bab anak adalah hak ataupun kepunyaan tuan punya tilam, ataupun anak adalah hak dan kepunyaan suami yang sah bagi seseorang perempuan itu. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah, beliau menceritakan bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abd bin Zam'ah pernah membawa kes anak lelaki daripada hamba perempuan Zam'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berdua telah membawa kes atau mengumumkakan kes anak lelaki daripada hamba perempuan Zam'ah. Kata Sa'ad, saudara saya Utbah telah berpesan kepada saya, bila saya datang ke Mekah, tengoklah anak hamba perempuan Zam'ah itu, kamu ambillah dia, sebab dia adalah anaknya. Abd bin Zam'ah pula berkata, anak itu adalah saudara saya, anak kepada hamba perempuan ayah saya. Ia dilahirkan ala firashi abi, di atas tilam ayah saya. Yani dia dilahirkan daripada hamba saya, ayah saya yang sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak keserupaan yang sangat nyata budak itu dengan Utbah. Keserupaan pada budak itu dengan Utbah sangat nyata. Tetapi baginda bersabda, al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Anak adalah kepunyaan suami yang sah atau tuan yang sah. Asal maknanya anak adalah kepunyaan tuan punya tilang, lembek, tuan punya lembek. Lil firash mana li sahibil firash, kepunyaan tuan punya, mana ada buat sesuatu di situ. Walil ahir al hajar, orang yang mengadakan perhubungan secara tidak sah atau orang yang berzina hanya mendapat batu, hanya mendapat batu saja. Wahtajibi minhu ya saudah, wahai Saudah, engkau berhijablah dengannya, engkau berhijablah kalau bertemu dengan dia. Musaddad menambahkan dalam hadis riwayatnya, Nabi SAW bersabda, dia adalah saudaramu wahai Abd bin Zam'ah. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, katanya, pernah seorang lelaki berdiri, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, si fulan itu anak saya, fulan itu anak saya. Saya telah mengadakan hubungan seks dengan emaknya semasa jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la da'wata fil Islam, di dalam Islam tidak terpakai dakwaan seperti itu. Hukum zaman jahiliyah sudah pun berlalu, sudah habis. Al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Anak adalah kepunyaan suami yang sah atau tuan yang sah. Ini hukum Islam. Hukum Islam lagu ni. Walil ahir al-hajar.
Orang yang berzina hanya mendapat batu jua. Boleh batu je. Boleh batu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Rabah, katanya, keluarga saya mengawinkan saya dengan seorang hamba sahaya mereka daripada keturunan Rum. Saya pun menyetubuhinya, dan saya menjalinkan hubungan suami isteri lah dengannya. Hasilnya dia melahirkan seorang anak yang hitam seperti saya. Saya letakkan nama dia Abdullah. Lepas tu saya menjalinkan hubungan lagi. Dia melahirkan seorang pula anak lelaki hitam serupa saya juga. Saya bubuh nama dia Ubaidullah. Kemudian seorang hamba Rum, kepunyaan keluarga saya, telah mempesonakan mana isteri saya. Dia bercakap dengan bahasa dia, sama-sama bahasa dia. Tahu-tahu melahirkan seorang anak lelaki, macam anak cicak, warna merah, putih merah. Jadi hamba lelaki tadi tu namanya Yuhanna. Saya pun katalah ke dia, kepada isteri saya, macam mana ni? Pada anak ni tak serupa sekali. Dia kata anak ni anak Yuhanna. Kami pun angkatkan, bawakan kes itu kepada Uthman. Saya rasa dia berkata, saya angkatkan kes ini, bawakan kes ini kepada Uthman. Saya rasa dia berkata, yang ini Mahdi dan perawi ini kata, dia kata apa dia? Muhammad bin Abdullah kata. Dia ambil daripada Muhammad Abdullah. Mahdi bin Maimun Abu Yahya dia ambil daripada Muhammad bin Abdullah. Saya rasa dia cerita, dia kata Muhammad bin Abdullah tu kata. Dia kata apa? Fasa'alahuma. Uthman pun tanyalah kedua-dua tu, macam mana ni, betul ke ni? Mereka berdua mengaku. Uthman pun tanya dia, kamu nakkah, kamu puas hatikah kalau saya hukumkan di antara kamu berdua ni, berikan hukuman kepada kamu berdua ni mengikut hukuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahawa anak adalah kepunyaan tuan punya tilam. Anak adalah kepunyaan suami ataupun tuan yang sah. Saya rasa dia berkata lagi, kata Mahdi itu, saya rasa Muhammad bin Abdullah tu kata lagi. Maka Sayyidina Uthman pun menyebab perempuan itu dan menyebab lelaki Yuhanna, dan kedua-dua mereka adalah hamba mamluk, hamba yang dimiliki orang lah. Tak apa, kita terjemah. Ini bab siapakah yang lebih berhak terhadap anak. Ini untuk menjaga anak sekiranya berlaku perpisahan, perceraian ataupun kematian dan sebagainya. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As bahawa ada seorang perempuan berkata, wahai Rasulullah, ini anak saya, perut saya menjadi bekas kepadanya, pernah menjadi bekas kepadanya, tempat
perut saya mengandungkannya lah maksudnya. Dan susu saya, tetek saya menjadi siqa, penyiram ataupun pemberi air minuman kepadanya. Wa hajri lahu hiwa, dan haribaan saya pula yang menanggungnya. Haribaan saya menanggungnya. Ayah dia cerai saya, dan dia nak ambil anak ni daripada saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepadanya, engkau lebih berhak terhadap anak ini selagi engkau belum berkahwin, selagi engkau tidak berkahwin dengan sesiapa. Dengan syaratnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aba Maimunah, seorang maula ahli Madinah, seorang yang benar, katanya, ketika saya sedang duduk bersama Abu Hurairah, tiba-tiba datang seorang perempuan Farisi, ada anak dia bersama dia. Ada anak bersama dia. Mereka berdua mendakwa naklah anak tu. Yani perempuan tu dah suami dia. Suami dia telah menceraikannya. Perempuan tu kata, wahai Abu Hurairah. Dia pun apa dia kita kata, Rotanat bil Farsiyah ni, mana kecek bahasa Farsi lah. Ya, orang Arab Abu Hurairah tak faham. Itu makna rotanat. Maksud dia je, lepas tu ada lah orang terjemahnya, kira-kira maksud dia je, suami saya ni nak bawa pergi anak saya, nak ambil anak saya. Abu Hurairah pun kata, kalau lagu tu kamu berdua cabut undi lah, payah cabut undi, siapa dia boleh anak, siapa dia tak boleh. Waratana laha bidzalik, waratana laha bidzalik. Jadi Abu Hurairah kecek, dia tak faham juga bahasa Arab, mungkin dia orang Parsi. Ratana tu mana kecek, orang tak faham. Lepas tu bagi suami dia, dia kata, siapa yang nak melawan saya tentang anak saya ni, siapa dia nak rebut anak saya daripada saya ni, nak lawan, nak kata orang lain lebih berhak daripada saya ni, siapa? Abu Hurairah pun kata, begini sebenarnya, saya tidak kata ni mengikut pendapat saya, melainkan hak saya dengar ada seorang perempuan pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ketika tu duduk dekat Rasulullah lah. Perempuan tu kata, wahai Rasulullah, ni suami saya ni nak bawa, nak ambil ke dia anak saya. Padahal dianya sudah dapat ambil air dah daripada telaga Abi Inabah tu, buat balik ke saya. Dan dia memang telah berguna lah untuk saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kamu cabut undi lah. Suami dia kata, man yuhaquni fi waladi, siapa yang nak merebut hak menjaga anak dia daripada aku, siapa yang nak dakwa dia lebih berhak daripada aku terhadap anak ni. Itu maksud yuhaquni. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, ini ayahmu, ini makmu, mu peganglah tangan sesiapa daripada dua orang ni hak kamu nak. Budak tu pegang tangan mak dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memutuskan anak tu mak dia lah yang jaga. Mak dia pun buat pergilah anak. Gitulah cerita. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu, katanya, Zaid bin Harithah pergi ke Mekah dan dia bawa pulang anak perempuan Hamzah. Ketika itu kata Ja'far, saya akan mengambilnya, saya lebih berhak terhadapnya. Ini anak perempuan pakcik saya, pak saudara saya.
Makcik dia pula, makcik budak ni, isteri saya. Makcik serupa dengan mak lah kiranya. Ali pula kata, saya lebih berhak terhadapnya. Ini anak perempuan pakcik saya, dan saya adalah suami kepada anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia, anak Rasulullah tu, lebih berhak terhadapnya, terhadap budak perempuan ni. Zaid pula kata, saya lebih berhak terhadapnya. Saya keluar pergi cari dia, bermusafir, dan bawa mari dia ke sini. Nabi SAW pun keluar. Dan perawi menyebutkan hadis seterusnya yang panjang lebar. Akhirnya Nabi SAW kata, budak perempuan ini saya putuskan dijaga oleh Ja'far, sebab makcik dia adalah isteri kepadanya, dan makcik serupa dengan mak lah. Makcik adalah ibu lah, adalah ibu kata dia. Dalam riwayat satu lagi, tapi tidak sempurna setara hak tadi lah, dia kata Rasulullah SAW memutuskan budak itu untuk Ja'far, sebab makcik budak itu isterinya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ali lagi, katanya, ketika kami keluar dari Mekah, kami diikuti oleh anak perempuan Hamzah sambil memanggil-manggil, pakcik, pakcik. Fatanawalaha Ali. Ali pun ambil, pegang tangan dia. Waqal, dan dia kata kepada siapa? Kepada Fatimah, dunak bint ammik, ambil ni, ambil. Ini anak pakcik kamu. Fatimah pun ambil lah. Lalu perawi menceritakan kisah itu seterusnya. Ja'far pula kata, ini anak pakcik saya, makcik dia bini saya. Rasulullah SAW memutuskan kes ini, memutuskan kemenangan untuk makcik dia. Dan Nabi SAW kata, makcik sama seperti ibu juga, sama seperti ibu. Gitulah. Kita tengok semula. Al-waladu lil firash. Babun al-waladu lil firash. Anak adalah hak suami atau tuan yang sah. Mana kalau kita nak kira dari segi cara lah, dari segi kalau benda ni dibawa jadi sebagai kes, akad ke mahkamah, maka hakim tu nak menangkan siapa dalam kes ni. Jadi jawabnya berdasarkan hadis ini, yang mana Imam Abu Daud buat tajuk berdasarkan hadis ini, dia menang suami kepada seorang perempuan. Suami kepada seorang perempuan. Dia perempuan itu sebagai siapa? Sebagai isteri kepada seseorang. Itulah hak maklum. Nikah secara sah, semua orang maklum ini suami isteri. Tiba-tiba kalau perempuan tu, katakanlah perempuan tu dia mengadakan hubungan dengan orang lain senyap-senyap, nampak tidak serupa dengan suami, anak bahkan serupa dengan orang lain, andai katalah maklum bahawa orang tu, jadi anak tu pun serupa macam kes ni lah, serupa anak tu dengan Utbah. Tapi Nabi SAW tidak menangkan Utbah, dia menangkan suami yang sah. Begitu caranya. Kecuali kalau suami itu nafi. Kalau selagi dia tidak nafi, dia terima anak dia, tak serupa dengan dia. Sebab apa? Dia suami yang sah. Dia suami yang sah. Kecuali kalau dia takwil. Kalau dia takwil itu lain lah. Barulah timbul masalah lain pula. Kalau tidak, dia benar dia. Orang lain tak sudut dakwa lah, tak akan benar. Kalau dia dakwa anak dia, cari pasal nak dakwa. Maknanya kalau dia dakwa, mana dia berzina. Bila berzina, kalau dia tak nikah lagi, kena sebab 100 sebab tak belakang. Itu dah cakap, nak mengaku. Kalau dia tu sudah muhsan dah, menikah dah secara sah,
orang yang berzina dengan si bini tadi, dia kena rejam sampai mati. Nak tak dia nak mengaku lah, terbang mengaku. Kalau dia mengaku saya berzina dengan bini dia, oh tak ada, tak ada orang nak mengaku lagu tu. Tapi zaman ni banyak kita dengar kes lagu ni. Mengaku tu apa, sama dia nak buat apa. Kalau mengaku depan mahkamah senyap gitu, tak kata engkau ada buat apa. Sebab tak ada peruntukan, tak ada kuasa yang diberikan kepada dia tu untuk hukum Islam ni. Tak ada hukum yang manusia buat. Hukum yang manusia buat setakat ni tak ada lagu tu. Tak ada lagu tu. Jadi dia akan lepas saja paling tinggi kalau prihatin sangat. Apa ni, dia denda apa gitu. Benda tak selesai. Tapi kalau hukum Islam jalan, rasanya payah nak kecek-kecek gitu. Adalah mana banyak, bukan soft case, ya banyak case hak lagu ni. Yang si suami tu pergi cek Jamelan ni kan, moga dia ada boleh uji. Tak payah pakai hak baru ni, ilmu qiyafah tu, qaif, ahli ilmu qiyafah tak payah pakai hak tu. Hak ni lebih tepat lagi. DNA. Dia pergi beberapa kali dah pergi. Memang tidak anak dia. Dia pun tahu juga orang-orang duduk royak bini dia ni mengadakan hubungan dengan orang-orang tertentu. Dia tahu. Tapi yalah, orang ni tak serupa kan, orang tak serupa. Ada orang kalau dia tahu lagu tu pakai cerak dah. Tapi ada orang tak, dia boleh duduk 2-3 orang, anak dia tu bukan anak dia, anak orang lain. Dia senyap, dia tak kata apa. Tak tahu pasal mana. Tak tahu pasal mana. Tapi kalau nak kira menang, kalau dia mengaku anak dia, orang lain tu hak berzina tu katakanlah mengaku anak dia, tak benar orang tu. Sebab ni al-waladu lil firash, anak adalah kepunyaan suami yang sah. Suami yang sah ni dia. Cuma macam mana dia boleh tu, tu tak tahulah. Tapi banyaklah kes macam ni berlaku. Banyak masuk dalam soal khabar, anggap apa bui nombor kat kenalan, tak jadi apa. Tak jadi apa. Jadi gitu cerita, jadi bahan cerita perbualan siapa kepada semua orang tahu berlaku. Cuma tak tahu tu yang sebenar, tu yang susah. Tu yang sebenar dah royak tu. Kita tak kenal dia. Jadi gitu. Dari segi hukum Islam, kalau selagi dia tidak tahu, dia tidak gapo, anak dia, tak ada orang lain berhak untuk beng anak tu kepada dia. Tak boleh. Suami, itu kelebihan dia, kelebihan suami. Al-waladu lil firash. Jadi ceritanya hadis mula-mulanya diwakil daripada Aisyah, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah kira balah lah, bertengkar lah, berebut, dah bawakan kes anak lelaki daripada hamba perempuan Zam'ah. Zam'ah ni tua Nabi lah kira-kira ni. Dah Saudah tu isteri Nabi, Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Jadi kes ni hak berlaku ni perebutan di antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abd bin Zam'ah. Abd tu adik-beradik Saudah tu lah. Hak ni dakwa, dia kata abang dia, adik-beradik dia lah pesan benar. Dia kata mu kalau pergi ke Mekah, ingat, kata dia, tengok anak lelaki hamba perempuan Zam'ah, itu anak aku tu, mu ambil lah. Dia pesan. Jadi Utbah tu adik-beradik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia tidak Islam, mati pun mati sebagai kafir. Sa'ad bin Abi Waqqas ni Islam. Dan peristiwa ini berlaku pada masa Fatih Mekah, pembukaan Mekah, tahun yang ke-8. Abang dia tu mati dah lah, Utbah tu mati. Tapi dia pesan, bapa yang jadi gini. Seperti kita ayat dah kan sebelum pada ni, orang zaman tu sistem hamba dia ni memang
lah, teruklah orang perempuan ni jadi alat sungguh. Jadi alat sungguh. Jadi sekut tawar orang kata. Kalau zaman lain ni orang pergi rumah kita akad teh. Boleh sekut tawar misalnya kita kata. Sekut tawar dalam pinggan. Waktu tubik. Zaman itu dia tidak akad sekut tawar, dia tidak akad teh, dia akad orang tin. Hamba dia ada hamba ramai. Kita kata apa ya gitu. Dia pun tak cakap ramai lah je hamba dia. Hamba ni harta lah. Zaman itu harta hamba. Sebuah kuda, sebuah unta, sebuah gapo, harta. Tanah hamba pun harta. Orang yang banyak hamba dia kaya. Jadi bila saya dia pergi, tetamu pergi ke rumah dia, tu hidangannya. Dia bagi, dia ambil lah mana-mana hamba dia baru beli ke, dia baru dapat ke mana-mana. Mu belayan dia lah, layan sepenuhnya lah. Gitu. Kalau dia duduk 3 hari, duduk 3 hari. Kalau dia duduk seminggu. Duduk tu ada sebagai suami isteri. Tu tak cara dia. Moga dia orang senang. Bini saja beberapa. Ada zaman jahiliah, ada 10, ada 12 orang ada. Faham saya ramai. Jadi dia jadi macam alat lah. Dalam keadaan begitu, tapi tuan hamba tu sebenarnya tuan rumah tu macam di sini Zam'ah tu lah. Itulah tuan hamba perempuan sana. Sama ada dia gauli hamba perempuan itu atau langsung dia tak setuh, dia tak cara, tak kira lah dia tuannya. Kalau dia bersetubuh juga, ada juga lagu tu. Maknanya beberapa orang bersetubuh jadi anak tu tak tahu lah anak siapa dia. Dia ada cara dia sendirilah. Macam baru ni kita sudah jumpa dah minggu lepas, salah satu caranya dia panggil qaif lah. Ahli ilmu qiyafah tengok kan ni, anak saya ke anak saya ni. Dia pecet-cet tengok. Anak tuan lah gitu. Ataupun anak saya tuan ni. Tak apa begitu. Ada kalanya tidak jelas dia ni pernah hubungi ke hamba dia atau tidak, tak jelas. Tahu-tahu mati tuan saya. Anak tu boleh anak siapa ni? Inilah ceritanya. Jadi zaman tu tak ada malu gapo, tak ada gapo, biasa aja perhubungan lagu tu. Maka dia kira itu salah satu cara yang sah juga. Sebab dengan kebenaran tu dia. Bila Islam mari, walaupun ada hamba, banyak perkara lah yang dia ubah, yang tak boleh seperti dahulu tu. Antaranya kalau tuan sudah gauli seseorang hamba tu, dia tak boleh orang lain capur, tak boleh. Maka kalau anak tu boleh, anak dia tu jadi merdeka dengan sendirinya. Itu hak Islam ubah. Hak dulu tak, jadi hamba semacam anak dia hamba juga, dia nak hamba ke anak dia pun boleh juga. Gitu. Jadi pada masa tu dia terima peraturan tu, masih terima. Kalau orang tu dibenarkan oleh tuan dia, memang tidak salah. Kalau 10 orang kau mari malam ni tetamu ni, malam esok tetamu lain, hamba ni ikut nak agama. Orang nak jual dia pun boleh, orang nak simpan dia pun boleh, orang nak suruh dia jahit cari pitih pun dia kena jahit cari pitih lah. Gitu, tak ada gapo-gapo. Dia tidak boleh milik gapo-gapo, bahkan dia tu adalah milik orang lain. Itu hamba. Sistem hamba lama dah, bukan di kalangan orang Arab saja, zaman jahiliah Arab saja dah, seluruh dunia pakai sistem hamba ni dulu. Seluruh dunia terima. Jadi ceritanya Zam'ah ni dia baik dengan Utbah, adik-beradik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi bila begitu, Utbah ni yakin benar dia. Boleh jadi dia kecek dengan hamba tu kok. Dia tanya khabar, dia tahu ketika tu tidak mari kotor, dan dia bersetubuh baru cuci daripada mari kotor. Kau suami dia tu tak, apa ni, tuan dia tu tak tahu mana pun, pergi ke mana-mana tak cara. Dia je duduk dengan hak perempuan. Apa tidak anak dia je, tahu-tahu mengandung, yakin benar lah dia. Tu dia pesan cara
menganggap atau menerima seseorang itu sebagai anak zaman jahiliah lagu tu. Itu salah satu cara dia pesan kepada adik-beradik, walaupun tidak serupa dari segi agama, tapi adik-beradik hubungan dia baik, hubungan dia ya mutulu cara jagalah adik abang, misalnya kita kata gitulah. Jadi hak ni pun bila pergi dia tengok sungguh hak abang dia kata tu, tengok sungguh dia pun ambil berebut lah. Zam'ah tadi dia ada anak dengan bini lah, bukan anak dengan hamba, anak dengan isteri dia, sebab saudah, anak dengan bini dia, bukan anak hamba. Nah, jadi abd ni dakwa dia kata dak lah bapa anak demo ni bila dia mari. Dia tak tahu cerita, dia kata ni adik-adik kita lah, adik saya, moga hamba kepada ayah dia, mak dia hamba kepada ayah dia. Jadi kira adik gitu. Bila begitu bawa kes ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dah tengok dah memang serupa sungguh budak tu, anak tu dengan Utbah, memang serupa, tak serupa dengan Zam'ah. Moga kena belaka, moga kena belaka. Nabi pun kena juga ni, kena belaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan ni hukum Islam. Al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Anak adalah kepunyaan suami yang sah ataupun tuan yang sah, tuan. Sebab dalam Islam ni dia terima, hamba saya dia terima, tuan terima. Selagi semua masyarakat duk terima, bila-bila dia nak baiki, nak ubah banyak perkara, memerdekakan hamba tu satu kebajikan yang besar. Ada banyak benda kalau kesalahan lagu ni merdeka, kena merdekakan hamba. Banyaklah peraturan-peraturan, proses-proses ke arah memerdekakan hamba itu telah diperkenalkan oleh Islam. Tapi bila-bila itu dia terima juga, tidak kata sekaligus, tidak sekaligus gitu. Lalu dia kata gini, jadi kira-kiranya anak ni boleh ke siapa? Boleh kepada Zam'ah. Zam'ah tu mati dah. Jadi adik-adik menang ni lah ablah. Sebab apa? Sebab al-waladu lil firash. Ni mak dia ni adalah hamba kepada Zam'ah tu, ayah kepada abd itu, ayah juga kepada Saudah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangkan dia. Dia tak cara, tak kira serupa kalau lagu mana, tak kira. Sebab zahirnya dia adalah hamba kepada Zam'ah. Zam'ah tak ada dah. Kalau Zam'ah ada senang. Kalau dia kata memang dah tidak anak saya, anak dia. Sebab saya pada ketika tu tak sentuh pun dia. Senang kalau lagu tu. Ni dia tak ada. Kalau dia tak ada, kita nak tanya siapa, dia tak ada pesan ke siapa-siapa pun. Kalau anak dia sekalipun, ke Saudah ke pesan, itu anak dengan hamba tu anak ayah, dia tak ada pesan. Jadi bila begitu, kira hak dia, anak dia. Satu pendapat mengatakan menang ni menang sebagai anak Zam'ah, yang ni adik-beradik kepada abd. Dalilnya mana? Nabi SAW kata berdasarkan riwayat Musaddad, dia kata huwa akhuk ya abd, dia adalah saudaramu wahai abd. Jadi Nabi SAW menangkan dia dalam kes itu. Setengah-setengah ulama kata tidak, dia tidak jadi saudara tu pada zahir saja, pada zahir saja. Hak sebenarnya tidak saudara. Kalau saudara sungguh, apa yang Nabi SAW suruh Saudah ni berhijab dengan dia, dengan budak tu. Kemudian bila dia besar nanti, bila balik, kena berhijab. Mana tak boleh buka kepala, buka rambut ke apa, sebab tidak mahram. Kalau adik-beradik, bapa yang suruh gitu. Dia kata ini menunjukkan dia tidak adik-beradik, tidak adik-beradik. Lepas tu dia apa dia? Dia ni jadi sebagai pesaka Zam'ah untuk anak-anak dia, anak ni
Sebagaimana mak dia tu, sebagaimana mak dia, dia pesaka ni, jadi anak dia pun jadi pesaka juga, boleh kepada abd. Mana Nabi menangkan dia, ni adalah pesaka ayahmu, pesaka ayahmu. Jadi bila pesaka terpulang kepada kamu, boleh kepada siapa dia, daripada anak Zam'ah tu boleh ke siapa, boleh ke saudah ke, boleh ke abd ke. Lepas tu ikut dia, dia nak jual, dia nak gapo gitu. Sebab zaman jahiliah yang tak ada lagi umur walad gapo, tak ada. Dia kira hamba seseorang tu, walaupun disetubuhi, walaupun dapat anak pun hamba semacam. Jadi hak ni sebagai pesaka. Itu maksud benar kan tu, bukan kata adik-beradik. Maksud benar tu, dia jadi pesaka, budak tu. Jadi tak boleh kalau orang lain ambil dia nak kira lah ke mana. Boleh kalau orang tu, budak saat ni tu, menang kepada orang lain tu anak dia, anak tu kira lah ke mana, nak kira lah ke mana, nak kira hamba ke merdeka. Kalau mengikut sistem jahiliah, hamba juga, dia jadi hamba. Jadi hamba orang lain, sedangkan tuan dia nya Zam'ah, ayah kepada abd ini. Jadi dia kira hamba ni, hamba tuan dia hak sebenar, hak sah. Gitu. Jadi orang yang berzina, yang tidak sah tu saja. Batu tu maksudnya saja. Orang Arab kalau dia nak kata seseorang tu tak boleh gapo-gapo saja, dia kata boleh ke dia, saya boleh ke dia, saya tak boleh gapo-gapo, boleh batu. Boleh batu tu sajalah maksudnya. Jadi kalau dia dakwa itu sebagai anak dia, anak daripada hamba, jadi hamba pula, ataupun jadi anak dia sungguh, jadi katakanlah merdeka, jadi maknanya ambil hak orang lain, sedangkan hak orang lain boleh kepada orang lain, tak boleh lah gitu. Jadi menangkan abd dalam kes ini. Gitulah, ada dua pendapat. Satunya menangkan abd atas dasar budak tu sebagai adik dia, adik-beradik dia, sebagai adik-beradik dia. Dan benar ni bila dalam Islam dah, mana kira-kiranya hamba saya tu, hamba saya ayah dia, jadi ayah dia tu merdeka, Zam'ah, maknanya anak ni merdeka jugalah kalau mengikut Islam. Jadi adik-beradik dia, dia ialah masyarakat Arab ni, dia suka kepada anak-anak ni, dia suka. Kau ramah, kau dia suka. Adik-beradik dia ramah, adik-beradik dia daripada orang-orang merdeka, ibu-ibu yang merdeka, adik-beradik dia juga. Adik-beradik daripada hamba saya, adik-beradik dia juga. Dia terima gitu, dia suka. Terutamanya banyak kes berlaku pada setelah besar, setelah orang tu jadi pemimpin dah, baru dakwa adik-beradik. Ada juga lah masa budak tak dakwa. Sebab apa? Bila dia jadi pemimpin, jadi orang besar, banyak keuntungannya, faedahnya. Gitulah caranya. Bercelaru jugalah Nabi SAW. Susah juga nak menghadapi benda ni, zaman peralihan tu daripada jahiliah kepada Islam. Banyak perkara susah lah kira-kira. Sebab apa? Sebab cara tu, sistem tu bukan dimulakan oleh orang Islam, orang kafir. Islam diterima akibat dia tu, kesan dia, kesan buruk daripada sistem yang diterima oleh masyarakat pada masa itu. Jadi kalau kita kata berdasarkan riwayat Musaddad tadi, dia adalah saudaramu, mana Nabi SAW hukum tu berdasarkan hukum Islam tu. Sebab hukum Islam, kalau seseorang tu dia ada hamba saya perempuan, dia bertubuh dengan hamba saya tu, dia tidak berzina, halal waktu tu. Auma malakat yaminuk, dalam Quran sebut auma malakat aimanukum, tu lah. Selain daripada isteri yang halal kepada seseorang ialah hamba saya. Bila dia mengadakan hubungan dengan hamba saya dia tu, anak tu boleh, anak tu jadi merdeka. Dia dikira adik-beradik lah dengan orang lain-lain, adik-beradik dia. Macam dengan walaupun mak lain, adik-beradik lah, saya, adik-beradik saya.
Dia hak Islam dah. Sebab tu dia kata saudaramu, mana dari segi merdeka, pemerdeka supaya kamu, dan dia bukan hamba, mana kamu tak boleh terima pesaka dia tu. Seperti mana zaman jahiliah, mak tu tetap boleh dipesakai oleh anak, dan anak dia tu pula jadi dipesakai juga. Tak boleh gitu, sebab dia saudaramu. Kamu tak boleh buat. Maknanya tu hak Nabi, ubah dah lah tu, ubah, baiki. Kalau pendapat satu lagi tu, menang tu bukan menang sebagai adik-beradik dah. Makna Nabi SAW masih lagi seseorang yang menerima sistem jahiliah. Jadi kurang molek sikit lah. Sebab apa? Makna anak ni kira boleh dipesakai oleh kamu, sebab ini peninggalan ayah kamu juga. Peninggalan ayah kamu. Maknanya kalau kita tengok situ, macam Nabi SAW tak ada buat apa-apa perubahan terhadap sistem yang sedia ada sebelum itu. Jadi pendapat yang pertama tadi lebih molek. Makna Nabi baiki. Antara hak Nabi baikinya lah kemana? Hak itulah, dia terima apa yang orang panggil walad. Ini benda ni kadang-kadang kita kecek banyak pun tak. Benda tak tahu mana kan, tak apa-apa lah. Sebab hamba saya tu saja tu berapa banyak jenis dia pula. Ada hamba muba'ad, ada hamba mukatab, ada walad, ada juga hamba yang digantungkan kemerdekaannya dengan kematian tua dia. Ada juga macam-macam hamba tu pula jenisnya. Jadi begitulah. Ini kalau hamba. Kalau orang merdeka, lebih-lebih lagi lah. Sebab kata tadi lah, kalau seseorang tu dia nikah dengan seorang perempuan, anak dapat. Anak tu kira anak siapa? Anak dia. Bin siapa? Bin dia. Dia kena tipu, tak cara, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Macam-macam cerita dalam dunia ni. Ada juga orang dia malu, dia takut. Orang kata dia manduk ke, dia mati pucuk ke, memang sungguh pun. Dia elak bini dia tu bergaul dengan orang, boleh anak dia. Padahal dia tahu pun. Dia tahu ke dia tidak tahu ke, kalau selagi dia tidak nafi, kira anak dia. Dia salah dengan Tuhan, itu cerita lain. Dari segi hukum Islamnya begitu. Dari segi hukum Islam begitu. Orang lain mari nak dakwa, tak ada faedah, bahkan boleh nyakit. Sebab kata tadi, nak dakwa anak dia, orang tak akan dengar kalau dalam mahkamah Islam. Sebab apa? Sebab dia tu siapa? Dia suami kan? Tidak suami. Dah tidak suami, dia tak boleh nak mengaku anak orang, menikah secara sah. Bahkan kalau mengaku boleh menyakit. Siapa dia nak mengaku kalau lagu tu? Ada juga orang lagu tu macam-macam. Dia jadi jiwa. Dia nak kanak sangat tu. Siapa dia boleh buat gitu? Dia tak tahu. Bini dia ni mengadakan perhubungan dengan orang lelaki lain, dia tak tahu. Ada juga. Pasal apa dia jadi macam jiwa? Dia nak kanak. Gitulah. Jadi walil akhir al-hajar, selain daripada saja tak boleh apa-apa, Nabi SAW sudah bagi peringatan. Walil akhir al-hajar juga memberi makna orang yang berzina ataupun orang yang melakukan hubungan secara tidak sah, dia hanya boleh batu. Boleh batu tu isyarat kepada rejal lah. Rejal. Jangan duduk sedap, duduk mengaku, duduk dakwa gitu, duduk dakwa gini. Kita tu siapa? Kita bukan suami kepada perempuan tu. Bila kita dakwa gitu, boleh batu. Boleh batu tu maksudnya kena rejam. Kena rejam. Hukum Islamnya gitu. Hak kemuncak dia nya rejam tu makna siapa mati. Kalau sebab tu tak mati lagi. Dia sebut hak kemuncak. Maknanya kalau dia tu muhsan. Muhsan tu pula dia kena maklum nikah secara sah. Itu makna muhsan. Kalau tak nikah secara sah, walaupun dia sudah biasalah pergi mari tempat pelacur, tak kira. Kalau dia maklum tidak nikah, dia kena sebab lah kalau begitu. Walaupun dia sudah selama mana dah nak kena menyakit sana,
Tak kira. Dia kira hak sah, hak maklum. Tengok dalam daftar tu email ada ke tidak dia nikah. Tak ada mana-mana. Tak ada. 100 sebatan lah. Mi'ata jaldah. 100 sebatan. Jadi hak ni dia kira hak kemuncak. Mana manusia ni mengaku tak betul kalau ni boleh mati. Boleh batu. Batu ni tidak batu sajalah, batu mati sampai mati. Rejam. Sebagaimana yang dilaksanakan di zaman Nabi SAW. Ada dua makna lah. Lil akhir al-hajar itu, orang yang berzina hanya dapat batu tu dua. Satu dengan makna saja, dakwah dia tidak akan diterima. Yang kedua, dia hanya boleh batu. Boleh batu. Kalau dia tu muhsan, hukuman dia ialah rejam. Itu yang boleh. Maknanya apa dia? Islam tak benarkan hubungan secara tidak sah antara lelaki dengan perempuan. Dia sediakan hukuman yang teruklah kepada orang yang menjalinkan hubungan secara tidak sah gitu. Dan dia menggalakkan orang ni menikah. Supaya apa? Supaya tidak timbul masalah tadi. Kalau timbul masalah tadi, banyak perkara lah susah. Banyak perkara susah. Dan tidak terjamin dari segi keturunan manusia. Dari segi keturunan manusia tidak terjamin. Lepas tu tak apalah, habis itu riwayat yang kedua daripada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih. Jaddih itu maksudnya Abdullah bin Amr bin Al-As. Ni dalam kitab Tirmizi, dalam kitab Abu Daud dan lain-lain banyaklah kita jumpa. Husain Al-Muallim ambil hadis daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya. Amr bin Shu'aib daripada ayahnya, daripada datuknya. Datuknya tu datuk kepada Shu'aib. Datuk kepada Shu'aib. Bukan datuk kepada Amr. Datuk kepada Amr bukan. Tapi datuk kepada Shu'aib. Itu Abdullah bin Amr bin Al-As. Ayah kepada Shu'aib tu nama dia Muhammad. Muhammad nama dia. Shu'aib bin Muhammad, Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Amr bin Al-As. Itu kalau kata an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, dia tidak serupa lain-lain. Kalau lain-lain daripada ayah, daripada datuknya, kira ada sini lah, tak ada sini. Amr bin Shu'aib daripada ayahnya, daripada datuknya. Jadi makna datuk dia tu ayah kepada Shu'aib lah kira-kiranya, kalau mengikut biasa. Kalau orang lain, tapi orang ni dia tidak. Jadi daripada ayahnya, daripada datuknya, datuk kepada ayah, bukan datuk kepada tua diri itu. Sini dia berbeza. Dan riwayat kalau kata an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, ada khilaf ulama tentangnya. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih. Ada macam-macam. Kita ambil yang sederhana, yang kata hasan. Kebanyakan ulama ambil gitu. Dia kata kepada dia, Abdullah bin Amr bin Al-As itulah datuk tu kata. Ada satu orang bangun, dia kata, wahai Rasulullah, si fulan itu anak saya. Banyaklah kes macam ni berlaku di zaman Nabi SAW. Ni dakwah anak dia. Sebab asalnya tidak Islam, asalnya hidup cara jahiliah. Jadi Nabi SAW banyak pernah jumpa lagu-lagu ni. Tiba-tiba bangun, dia kata, si fulan tu anak saya. Dia sebutlah siapa-siapa lah. Tetapi dalam mana-mana riwayat pun tidak diketahui rajul itu siapa. Dan kalau dia dakwa anak saya tu ibni, fulan ibni tu siapa? Tak ada. Tak tahu. Pasal apa? Benda-benda gini termasuk dalam adab. Adab hadis. Adab menyampaikan hadis. Dia tak akan sebut. Sebab ni cerita lama. Jadi kalau duk sebut ni, orang dulu kait dengan orang lama. Padahal tu cerita dulu. Cerita dulu dia jahiliah teruk setara mana pun. Tidak bermakna sampai ke akhir dia tu teruk. Dan dia Islam, ambillah. Mungkin Nabi ayat dah kan, al-Islam yahdimu ma qablahu, atau al-Islam yajubu ma qablahu. Islam merobohkan apa-apa saja hak jahat-jahat seseorang tu buat hak dulu.
Sebab apa kita nak sebut lagi? Kalau sebut tak ada pasal, jadi buat melekat dalam kepala orang. Dia nampak tak molek dia. Sedangkan tak molek tu Tuhan sudah ampun dah. Tuhan sudah ampun dah. Kita pula duduk sebut, duduk ingat tak molek ke dia tu, boleh dosa. Sebab itulah dia tidak sebut. Banyak kalau lagu ni, misalnya satu orang dia cium perempuan tu, perempuan tu nama apa? Tak sebut. Lelaki tu pun banyak kes tak sebut. Sebab benda tak molek dia tak perlu sebut. Yang perlunya pengajaran dia sebalik cerita tu. Gapa dia? Tu ya. Sebabnya saya telah berzina dengan mak dia. Hartu. Saya telah mengadakan hubungan seks dengan mak dia secara jahiliah. Apa ni, di zaman jahiliah secara tidak sah. Itu maksud mu'ahara, mengadakan hubungan secara tidak sah. Zina lah kita kata, zina. Tapi dia sampai jahiliah tak ada zina-zina, tak ada. Konsep zina tu tak ada, diperkenalkan oleh Islam lah. Kalau guni zina, setelah dia masuk Islam dia tahulah benda ni tak betul. Rasulullah SAW kata tidak ada dakwaan dalam Islam ni, tidak diterima dakwaan seperti itu semata-mata. Dah perempuan dia berzina tu boleh jadi bini orang, boleh jadi pada masa tu tidak bini orang, lepas tu dia nikah dah, lepas tu jadi molek dah, tak ada pasal-pasal, jadi getok rumah tangga orang. Padahal dia cerita dulu semasa tak tahu gapo Islam. Jadi la di'wata, bukan macam dakwata. Tidak ada dakwah pula dalam Islam. Apa tu? Tak ada dakwah, tak ada. Tak betul dakwah ni, ajak orang kepada Islam. Mana lagu tu mana? Dak ni, hak ni dakwah. Dia baca dah tu bagi bau. Bukan bagi datang. Kalau bagi datang tu mana panggil orang jamu makan, kita buat jamu makan, panggil orang makan, dakwah. Panggil orang kepada Islam pun dakwah juga. La da'wata fil Islam. Mana tidak ada Islam ni menerima dakwah seseorang. Orang ni adalah anak dia, orang ni adik-adik dia, tak boleh pakai. Dalam Islam tak dipakai, tak diterima dakwaan anak kau, gapo kau yang diperolehi secara perzinaan, tidak terima. Zahaba amrul jahiliyah, hukum semasa jahiliyah sudah pun berlalu, tak ada dah tu. Orang tak boleh pakai dah tu. Kalau zaman jahiliyah dulu dakwah lagu tu jadi, ni tidak zaman jahiliyah dah, hukum lain dah jalan dah ni. Gitulah Nabi SAW ayat. Ni hukum Islam. Hukum Islam dia tak dengar, tak benar kalau dakwah lagu tu. Tak pakai. Hak Islam ni lagu mana? Al-waladu lil firash. Anak adalah kepunyaan suami yang sah ataupun tuan yang sah. Kamu siapa? Kalau kamu tu suami, tak apa. Kalau kamu tu tuan kepada hamba tu, tak apa, boleh terima. Tapi kalau kamu tu tidak, itu tak boleh. Walil akhir al-hajar. Orang yang berzina, orang yang mengadakan hubungan seks dengan seseorang perempuan atau sebaliknya, perempuan dengan lelaki, hanya saja boleh saja. Tapi kalau tak ada siapa-siapa yang dakwa, tak ada siapa-siapa yang dakwa, hak semasa jahiliah tu tak ada. Orang kata anak dia, hak ni pun tak ada. Jadi anak siapa? Anak perempuan tu, kalau dibimbing kepada siapa? Bimbing kepada perempuan tu. Itu cara tu. Habislah situ. Kemudian riwayat daripada Rabah. Cerita ni cerita daripada Rabah. Tapi hadis ini dipertikaikan oleh ulama. Sebab Rabah tu lah, Rabah tu siapa? Setengah-setengah ulama kata majhul. Majhul. Dalam Taqribut Tahdzib, Hafiz Ibn Hajar dia kata majhul. Bila majhul, tak boleh lah, dhaif lah hadis tu. Tapi bagi orang yang terima hadis, dia buat sebagai dalil jugalah, sebagai dalil.
Jadi ceritanya, kata dia Rabah ni, zaman itu ketika ada hamba tu, dia dalam Quran pun bukan suruh juga, kalau susah sangat tak nak peti nak nikah dengan orang merdeka payah, boleh nikah dengan hamba. Itu salah satu cara. Ataupun beli saja hamba, lepas tu kita boleh sipai dia. Kita tidak nak nikah dengan dia sebab gini. Dia ialah sistem masyarakat dia tu. Kalau kita tak faham, kita tak nampak. Dia sebenarnya menikah dengan hamba ni menjatuhkan darjat seseorang. Jatuh darjat. Orang akan kata, apa dia tidak nikah dengan orang merdeka? Bukan orang duduk sangat hamba. Kita kata nak memuahkan nafsu main dengan ramah sangat ni dah. Tak juga. Orang lebih jaga kedudukan. Apa dia tidak nikah dengan orang merdeka? Dah sesok tu tak ada piti. Orang akan kata gitu lah. Sebab kalau hamba tak ada tanggungjawab banyak. Kalau ada hamba nak buat giliran, dia tak ada supaya orang merdeka. Nafkah pun mana tidak banyak. Itu. Jadi cerita dianya, keluarga saya mengawinkan saya dengan amah mereka. Kita panggil amah ni, amah kita bahasa Melayu ni, duduk nyapu sapu tu. Tu tidak amah semua. Tu. Amah tu tak boleh beli, tak boleh jual tu. Bahasa Melayu ni jadi makna khusus. Amah ni makna hamba perempuan. Boleh dimiliki, boleh dijual, boleh dibeli, boleh nyapu sapu, boleh disetubuhi, boleh suruh dia buat kerja berapa-apa nak cari piti, boleh. Itu amah yang sebenarnya. Mereka kahwinkan saya dengan hamba perempuan Rum. Orang Islam kan muka duk perang semua. Perang adik Parsi ni mari jatuhlah satu demi satu. Mari alik timur ni, alik barat ni Rum. Jadi Rum tu dia tidak semestinya orang Rum betul. Orang-orang yang berada dalam wilayah kekuasaan Rum, termasuklah Syria lah ni, Palestin lah ni, Israel lah ni, Rum belakang. Lepas tu Turki, tu Rum belakang lah tu. Orang-orang kawasan tu dia putih-putih. Sekolah ni dia putih-putih. Jadi nikah. Bila menikah tak apalah. Lepas tu boleh anak tu yang jadi hitam sepuas saya, kata dia. Bubuh nama Abdullah. Yang kedua, boleh anak hitam juga sepuas saya, bubuh nama Ubaidullah. Lepas tu dia ada muka hamba dia kan ramah. Hamba ni muka perai semua perai. Bila perai tawanan tu jadi hamba. Begitu. Itu hak Islam tinggal punca nak jadi hamba, iaitu melalui peperangan. Hak lain tak terima belakang, hapus belakang. Tapi orang-orang di negeri-negeri lain masih lagi duduk buat macam-macam. Kalau judi pun boleh jadi hamba juga. Kalau judi dia pertaruhkan bini dia pertaruhkan anak dia, gila tak gila. Jadi kalau judi tu anak dia jadi hamba, bini dia jadi hamba. Bukan pertaruhkan harta saja dah. Lepas tu kalau colek satu budak orang di negeri lain, dia dakwah hamba, jadi hamba. Teruklah mana keadaannya pada masa tu. Jadi Islam tak terima kecuali dengan cara perang. Bila jadi tawanan, dia jadi hamba. Bila dia jadi hamba, dia masuk Islam pun dia hamba macam. Tidak kata kalau masuk Islam, tak boleh, mesti kena merdeka, tak boleh jadi hamba. Tak boleh orang Islam memperhambakan orang Islam. Dia jadi hamba semacam. Kalau lagu tu senang, mana-mana jadi hamba tu, mana-mana tawar tu, kena tawar tu, bila dia jadi hamba masuk Islam, dia pun jadi merdeka. Senang lagu tu. Apa hukumannya? Orang kita kena tawar, dia buat hamba habis ni segala-galanya. Jadi sepuluh zaman jahiliah boleh berlaku, nak kongsi lelaki pun boleh terhadap seorang hamba perempuan. Dia buat, kita tak boleh buat kau satu. Jadi dia tidak takut lah. Ni kalau pokok dia kena tahu jadi hamba, dia mikir juga manusia dia ada sifat cemburu kan. Dia ada. Orang kafir dia ada juga. Adik dia, mak dia jadi hamba saya.
Dia suruh lagu. Jadi tujuan Islam yang terima tu sebagai tindak balas kepada orang kafir. Bukan nak sangat buat hamba manusia tu. Dah. Tapi nak suruh dia memikir. Nak suruh dia tidak sedar hati. Kalau tidak, orang kita dia tahu dia buat hamba. Kita tak ada tindak balas. Sedangkan manusia, dia kafir pun dia ada perasaan-perasaan tu. Perasaan cemburu, perasaan sedih. Kalau dia buat hamba, dia tahulah hamba dia macam mana. Jadi secara tidak langsung sebenarnya tak sewi lawan lah, tak sewi perang sebenarnya. Yang buat begitu tak sewi perang. Kalau tidak perang tak ada masalah tawan lah. Yang perang Islam nak apa dia sebenarnya? Dia nak dakwah je. Kalau benar dia pergi dakwah, tak ada perang. Dia tak benar, jadilah timbullah perang. Kalau benar dakwah, tak ada nak perang, tak ada. Boleh masuk negeri dia, kita nak royak agama kita, selesai. Tak ada lah perang. Sebenarnya tak saya perang. Kalau perang jadi gitu. Itu yang diterima. Jadi orang-orang Rom ramailah juga. Mana segenap pelusuk lah. Alah kat Afrika tu, hitam-hitam pula ada kan. Kena tahu. Jadi hamba. Gitu. Lepas tu nyadalah pula hamba hak lelaki sama-sama Rom. Dia kecek bahasa dia sama faham kan. Jadi tuan ni ataupun suami ni tak pegang satu. Kecek dia mudah mesra, mudah apa. Jadinya terpaut hati kau tu. Bila-bila jadi bini orang ni buat kerja juga, kita kata dengan teman lelaki dia tu sama-sama hamba. Akhir sekali boleh boleh hak yang ketiga ni warna kulit dia lagu lain tu. Jadi si suami ni muskil lah. Dia bertanya, buat apa gini? Buat apa gini kebelekan lagu lain? Dia pun ayat tu kan. Ini anak Yohanna. Yohanna ni orang Arab dia panggil Yohanna. Kalau orang putih lah ni, buat Inggeris lah ni, John tu Yohanna lah. John. Cuma orang Arab sebut Yohanna. John. Kalau orang Inggeris lah ni Angel John kan? Angel John. Orang Arab kata Angel Yohanna. Kalau John ni tak tahu ke apa. Yohanna. Apa tu dia kecek bahasa dia kecek. Anak tu sepuluh anak cicak. Anak cicak lagu mana kan? Putih gelap putih gitu kan? Lepas tu bawa lah kes tu kepada Sayyidina Uthman. Jadi cerita di zaman Sayyidina Uthman. Zaman Sayyidina Uthman tu kat luar benar dah lah. Wilayah Islamnya. Jadi bila luah tu kat dia timbul lah benda-benda lagu ni lah. Sayyidina Uthman pun tanya dua-dua orang tu, mengaku kedua-dua. Lepas tu Sayyidina Uthman pun tanya, nak mana kita nak hukum ikut cara Rasulullah kamu? Dia pun tak apa. Jadi dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumkan anak lil firash, kepunyaan tua dia, kepunyaan suami yang sah. Jadi hak ni kira anak kau tu. Kira anak kau tu. Dia mengaku gapo tak kira. Tak kira. Tak boleh pakai sebab la da'wata fil Islam tadi. Islam tak terima dakwaan seseorang bahawa orang tu anak dia ke gapo, tak terima. Dia kira cuma kalau suami dia tak puas hati, tak sah lagu ni, cerah. Habis cerita. Cerah. Lepas saja gitu kan, tak dia sebab hamba. Dan mereka berdua adalah hamba yang dimiliki orang. Dia sebab hukum rejam ni terhadap hamba tak ada. Hukum rejam terhadap hamba tak ada. Dia ada pun hukum sebab. Kalau hamba, kalau rejam-rejam tu akan merdeka. Dan hadis ini juga menunjukkan bahawa orang kafir yang duduk di bawah kekuasaan Islam, dia tu hukum Islam juga, pakai hukum Islam juga. Tapi daripada pertanyaan Sayyidina Uthman itu, macam ada pilihan kepada orang kafir. Kepada orang kafir ada pilihan, sama ada dia nak ikut undang-undang Islam ataupun tidak dalam kes-kes lagu ni. Sebab tu dia tanya,
atardiyan an aqdiya bainakuma biqada'i Rasulillah. Kalau dia mesti kena terima hukum Islam, apa tanya lagu tu, setuju ke tidak setuju? Tak ada, dah timbul masalah tu. Daripada sinilah setengah-setengah ulama tu kata dia ada beza hukum-hukum jinayah ni, hukum-hukum hudud ni, benda-benda lagu ni, dia tidak kena mengena dengan orang kafir, dia kena mengena dengan orang Islam saja. Inilah salah satu dalilnya. Bagi orang yang tak seterima, dia kata hadis tu tengok dulu setara mana. Dia tak seterima dia kata tadi sebab ada perawi dia majhul, jadi dia tak pakai. Dia kata hukum tu kena kepada semua, kena kepada semua. Orang kafir pun duduk dalam di bawah kekuasaan Islam, dia kena pakai hukum Islam jugalah. Jadi ada khilaf lah benda lagu tu, benda tu ada khilaf. Bab man ahaqqu bil walad. Tak ada dah tu. Sekat tu dulu. Wallahu a'lam.